Kalau tanya peminat-peminat bola sepak, siapa top 3 world best player sekarang? Macam biasa, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi mesti ada. Yang ketiga tu campur-campur. Ada kata Neymar, ada kata Mbappe, ada kata Lewandowski. Benda subjektif kan? So masing-masing ada sebab tersendiri. Assalamualaikum guys, Joy di sini. Hari ni aku nak simbang pasal satu nama yang mungkin ramai yang terlepas pandang and maybe boleh dicalonkan untuk jawapan pada soalan tadi, iaitu Zlatan Ibrahimovic. Kalau korang nak tahu kenapa, make sure korang stay sampai habis video ni. Jom! Memulakan karier bola sepak di klub Malmo seawal usia remaja pada tahun 1999, Zlatan menamakan Ronaldo Brazil dan Gabriel Batistuta sebagai idola beliau. Pernah dijemput oleh Arsene Wenger untuk menjalani trial di Arsenal, namun ditolak beliau dengan mengatakan, "Zlatan don't do trials. You know who I am." Pada Julai 2001, Ajax Amsterdam membawa beliau dari Malmo dengan nilai perpindahan sebanyak 5.5 juta pound. Ketika di Ajax, Zlatan mula menunjukkan potensi beliau apabila melakukan jaringan individu yang cukup menakjubkan semasa perlawanan menentang NAC Breda. Sepanjang 3 musim, beliau telah menjaringkan 35 gol dan membantu Ajax memenangi 2 gelaran Eredivisie. Dengan beberapa pasukan mula menunjukkan minat, akhirnya pada Ogos 2004, Zlatan berpindah ke Juventus dengan jumlah perpindahan dianggarkan 15 juta pound. Kat sana, beliau merupakan starting 11 setelah striker utama mereka David Trezeguet mengalami kecederaan. Membantu Juve merangkul gelaran Scudetto pada musim pertama beliau dengan menjaringkan 16 gol dan memenangi Serie A Foreign Footballer of the Year. Zlatan juga membantu pasukan negaranya Sweden untuk mara ke quarter final Euro 2004 sebelum disingkirkan oleh Itali. Ketika Juve terlibat dengan skandal match fixing pada 2006 dan diturunkan ke Serie B, beliau pernah dipujuk untuk follow star-star yang lain supaya kekal di dalam pasukan. Namun di-reject oleh Zlatan dan ejen beliau iaitu Mino Raiola. Ogos 2006, beliau meninggalkan Juve untuk berhijrah ke Inter dengan nilai perpindahan sebanyak 20 juta pound. Merupakan fan Inter dari zaman kanak-kanak, ia bukan perkara pelik memandangkan idolanya juga pernah bermain di sana. Zlatan sukses memenangi 3 gelaran Serie A, 2 Italian Super Cup dan merupakan top scorer Serie A pada musim 2008-2009. Selain itu juga beliau telah dianugerahkan Serie A Footballer of the Year dan Foreign Footballer of the Year untuk 2 musim berturut-turut. Pada Julai 2009, Zlatan melengkapkan swap transfer ke Barcelona yang turut menyaksikan Samuel Eto'o berpindah ke Inter. Semusim yang kurang menjadi tapi beliau sempat menjaringkan 16 gol untuk Barca. Akibat beberapa isu dan hubungan dingin dengan manager Pep Guardiola, Zlatan dipinjamkan ke AC Milan pada musim yang seterusnya. Dengan menjaringkan 14 gol Liga, Zlatan membawa Milan untuk memenangi Serie A pada musim pertamanya. Oleh sebab tu, Milan segera sign Zlatan secara permanen di penghujung musim dengan nilai perpindahan 24 juta euro. Walaupun musim berikutnya beliau gagal membantu Milan mengekalkan gelaran Serie A, Zlatan merupakan top scorer Liga dengan menjaringkan 28 gol. Next season, beliau mengambil keputusan untuk berhijrah ke France dengan menyertai PSG pada nilai 20 juta euro. Merupakan sebuah pasukan yang dalam proses rebuilding setelah pengambil alihan oleh Qatar Sport Investment. Zlatan mengakui turut berminat dalam projek tersebut. Maka sepanjang 4 musim gemilang beliau, PSG menyapu habis gelaran Liga, 3 Coupe de la Ligue serta 2 Coupe de France. Secara peribadi, beliau merupakan top scorer di Ligue 1 untuk 3 musim dan merupakan all-time top scorer PSG. Sebelum rekod tersebut dipecahkan oleh Edinson Cavani pada 2018. Setelah meninggalkan PSG, Zlatan berpindah secara percuma ke MU pada usia 35 tahun. Bermain dalam pasukan yang juga masih dalam transition proses, beliau berjaya membantu MU menjuarai League Cup dan juga Europa League walaupun terlepas game final akibat kecederaan. 2 musim bersama MU dengan menjaringkan 29 gol, beliau akhirnya mengumumkan untuk berpindah ke klub USA, LA Galaxy. Even gagal membantu klubnya memenangi sebarang kejuaraan, Zlatan telah menjaringkan 52 gol dari 56 perlawanan. Lebih manis, beliau juga berjaya melengkapkan jaringan 500 gol sepanjang karier untuk kelab dan Sweden. Hujung Disember tahun lepas, beliau kembali ke Itali untuk bersama AC Milan secara pinjaman setengah musim. Seperti kebiasaan sepanjang kariernya, Zlatan sekali lagi memimpin pasukan yang dilanda pelbagai masalah, terutamanya di atas padang. Kemasukan beliau seolah menambah semangat baru buat Milan yang time itu tengah bergelut di tempat ke-12 Liga. Hasil bantuan 10 gol dari Zlatan bukan saja memperbaiki kedudukan Liga, malah membantu Milan menamatkan kempen musim lepas di Europa Sport nombor 6. Belum ada tanda untuk mengakhiri karier beliau. Pada Ogos lepas, Zlatan extend kontrak di Milan untuk semusim lagi. So itulah seberingkas perjalanan karier bola sepak Zlatan Ibrahimovic yang masih belum tamat. Dan aku rasa banyak perkara yang pemain lain boleh belajar dari beliau. No loyalty. Yes, sebab kalau tengok tak ada satu tim pun yang Zlatan stay lama kecuali PSG 4 season. Tapi satu benda yang aku puji, dia berani untuk challenge diri bermain di liga dan pasukan yang berbeza. Liga Belanda, Serie A, La Liga, EPL, Liga USA, semua dia dah hadap. Kalau nak sembang bab trofi, lagi banyak cerita dia. Apa yang aku boleh cakap, hanya 2 trofi utama je yang dia miss sepanjang karier beliau setakat ni, UCL dan EPL. Kena ingat juga, antara kelab yang dia join time tu bukan semua dalam top condition. Contohnya PSG, AC
AC Milan dan MU. Bila dia yakin dengan projek sebuah klub tu, baru dia akan pindah. And most of the club yang dia join, jaranglah tak perform. Satu benda yang kita kena faham, Zlatan ni bukan jenis striker lincah lari berdesuk macam Mbappe dan juga Cristiano. Dia more to technical target man yang komplit dari setiap aspek. Mempunyai fizikal tinggi dan tegak, ada skill dan teknik yang bagus untuk hold bola. Clinical finishing adalah natural instinct bagi Zlatan. Sebab tu kalau tengok rekod jaringan beliau di setiap klub, hampir semuanya lebih dari 10 gol per season. Gol cantik pun bukan masalah. Siap menang Puskas Award ni. Ketika ramai pemain seusia beliau sudah pun bersara, Zlatan membuktikan faktor umur bukan penghalang untuk meneruskan karier sebagai pemain bola sepak. Pada usia 39 tahun dan masih lagi bermain di peringkat tertinggi, tak ada tanda yang menunjukkan beliau akan menggantung boot dalam masa terdekat. That's why beliau menyamakan dirinya seperti Benjamin Button. Walaupun pernah dilabel sebagai seorang yang arrogant, tapi hakikatnya Zlatan merupakan seorang pemain yang sangat komited dan berdisiplin. Seorang profesional atlet dan mempunyai motivasi yang tinggi. Adalah antara sebab kenapa beliau masih mampu beraksi selama 3 dekad. Dalam isu kecederaan, contohnya, beliau sangat fokus pada recovery session dan sentiasa patuh dengan diet yang telah ditetapkan. Sebab tu ramai pemerhati terkejut di mana beliau hanya mengambil masa 7 bulan je untuk pulih dari kecederaan ACL masa kat MU. Beliau juga mempunyai ciri-ciri leadership dan karakter yang tegas, baik di dalam maupun di luar padang. Tak mustahil beliau akan kembali membawa zaman kegemilangan AC Milan pada musim ni. So, korang setuju tak kalau aku cakap Zlatan masih lagi relevan untuk top 3 world best player sekarang? Tuliskan pendapat korang dekat ruangan komen. Aku pun nak tahu juga. Maka sekian saja video untuk kali ni. Macam biasa sila like video ni dan jangan lupa klik subscribe button kat bawah. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi di next video dengan topik yang lagi best. Aku Joy. Bye bye.